Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وبتوفيق الخير يا كريم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang saya muliakan mengisi perharian hari dan puasa surah Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatidzah, ustazah, khususnya para ahli ulama, para awliya dan salihin, khususnya tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama kita menunaikan solat pada maghrib secara berjamaah dan sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu di rumah Allah untuk sama-sama kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita berkongsi ilmu berkenaan dengan tauhid akidah. Mudah-mudahan ianya menjadi satu rahmat dan barakah serta keredaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperteguhkan akidah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah kita nak sambungkan di muka surat 12 bawah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi kata tuan kita, kita dah nak masuk dah ni tuan ni, nak masuk sifat yang pertama dah. Jadi sebelum ni tuan kitab ni dia bagi tahu qala musannif rahimahullah taala perbezaan kan pandangan dan setengah daripada sifat kesempurnaan itu sifat yang wajib, barang yang wajib, sifat yang wajib diketahuikan dia atas jalan tafsir. Dan setengah tuan kita ni kata dan setengah daripada sifat kesempurnaan. Kita dah sebut dah sebelum ni. Kenapa sebut setengah ni tuan je kan? Sebabnya sifat kesempurnaan Allah ni banyak sangat kan? Terlampauan ke atas tu sehingga kan kita tak tahulah berapa. Wallahu a'lam bissawab. Sifat kesempurnaan ni yang bagi Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi Allah banyak. Hanya Allah sajalah yang tahu. Dan untuk kita wajib wajib untuk i'tiqadkan, untuk yakin bahawasanya semua sifat kesempurnaan bagi Allah. Situ kan dulu. Jadi bila banyak Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita berapa? 20 ataupun 13. 20 je kan. Allah Subhanahu wa taala
minta dengan hamba dia, kita semua ni lah, kamu kena belajarlah 2 bulan ni untuk kenal aku, tuan haji kan. Dengan umur yang Allah Subhanahu Wa Taala beri, dengan semualah kenikmatan yang kita hidup atas dunia 20 saja ataupun 13. Yang tu wajib juga, wajib. Kita kena tahu, tak tahu dosa lah, sebab wajib. Atas jalan tafsir secara terperinci, iaitu 13 ataupun 20. Kita sebut kalau 13 hari itu pendapat Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, Asy'ari lah yang mazhab kita dalam akidah Asy'ariyah. Jadi Imam ni kata 13, rahimahullah. Yang 20, yang satu lagi mazhab Maturidi. Boleh tanya? Dua mazhab ni. Jadi yang ni kita kena faham dulu tuan. Kita kena faham sifat Allah kan. Nak tengok kenapa boleh berbeza. Kenapa boleh berbeza kan? Kenapa dalam usuluddin akidah ni boleh berbeza pandangan juga. Sebab kita sebut hari itu dalam akidah ni dalil satu, dalil qat'i, dalil mesti putus kan. Tak boleh dalil yang satu lagi yang zanni dia bagi. Kalau dalam fiqh kita sebut awal-awal dulu. Kalau dalam fiqh dalil dia dalil bukan putus, bukan qat'i. Ingat lagi tuan haji kan. Contoh kita kata bab solat kita bagi contoh bab wudu kan, cara berbeza sebab dalil dia ayat Quran yang menjelaskan bab wudu ni bukan qat'i, bukan putus, bukan Allah kata okey sapu kepala wudu kena sapu macam ni bukan kan. Maksudnya ulama dia kaji ayat Quran, dia kata mazhab kita cukup 2-3 helai rambut pun dah sah dah kan sapu kepala. Mazhab lain sebab tak qat'i. Tapi dalam akidah qat'i kan. Bila nak kata Allah Subhanahu Wa Taala ni esa, Allah Subhanahu Wa Taala sebut sifat dia qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah tu esa. Tak ada, tak boleh nak takwil, tak boleh nak beri makna yang lain. Esa tu masuk qat'i, putus. Boleh faham itu kan tuan? Tapi kenapa sifat ni boleh berbeza? Jadi kita kena faham dulu. Dalam sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ini kena faham sungguh banyak. Dalam sifat Allah Subhanahu Wa Taala kita ada 20 sifat. Dalam 20 ni, dia dibahagikan kepada 4 kategori, 4 jenis dalam 20, supaya kita nampak kenapa boleh berbeza pandangan kan. 4 jenis. Okey. Jenis yang pertama, nak kena faham dulu di sini kan. Kategori yang pertama dia panggil sifat nafsiyah. Pernah dengar tadi? Dengan sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Nanti belakang ni dia ada bagi tahu lah insya-Allah. Tapi belakang-belakang tu sebab kita nak faham yang ni. Nafsiyah. Apa maksud nafsiyah? Sifat yang nak menunjukkan diri zat. Itu satu. Boleh? Sifat nafsiyah ni ada satu je. Satu je sifat dia. Sifat apa? Sifat yang pertama tu wujud. Wujud ni, sifat wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak tunjukkan tentang diri zat Allah tu ada. Wujudnya Allah. Boleh kan tuan je? Ya, kena masuk gear ni, nak masuk gear dah. Boleh. Itu pertama. Yang kedua,
Jenis yang kedua dia panggil sifat salbiyah. Salbiyah. Satu nafsiyah, satu je wujud, kan? Yang kedua salbiyah. Salbiyah ada berapa? Ada 5. Ada 5, kan? Lepas wujud qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. 5 ni dia panggil salbiyah. Ada kumpulan dia. Kumpulan pertama nafsiyah. Satu dia nak tunjukkan diri zat Allah. Nafsi kan, bahasa Melayu kita panggil nafsi. Nafsi, diri sendiri kan. Jadi sifat ni nak tunjukkan zat Allah Subhanahu Wa Taala, diri zat Allah. Satu. Yang kedua 5 salbiyah. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. 5. Kenapa panggil salbiyah? Apa makna salbiyah? Salbiyah ni sifat yang kita faham dengan makna tidak. Sifat Allah yang kita faham dengan makna tidak ataupun tiada. Kan? Contoh, qidam. Qidam makna apa? Qidam, kalau kita biasa dalam bahasa kita boleh letak makna sedia kala, kan? Sedia kala. Qidam sedia kala. Boleh juga kita faham, dan dalam kitab-kitab sebut sedia kala bermaksud apa? Tiada permulaan. Nampak? Tiada kat depan tu. Tiada permulaan ataupun tidak ada permulaan. Tu boleh qidam. Ataupun selepas tu baqa. Boleh juga kita maknakan dengan kekal. Kekal. Boleh kan? Makna kekal. Makna satu lagi apa? Tiada akhir. Tiada pengakhiran. Nampak? Tiada tu kat depan. Tiada pengakhiran. Kalau qidam tadi tiada atau tak ada permulaan, baqa ni tiada ataupun tidak ada pengakhiran. Kekal. Bila kekal maka tiada pengakhiran, kan? Tu tiada. Yang ketiga, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith. Tak sama dengan makhluk tu memang tiada. Tidak sama dengan makhluk ataupun tiada persamaan dengan makhluk. Ada tiada juga. Nampak tak? Qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendiri. Biasa kita maknakan berdiri dengan sendiri. Boleh juga kita faham apa makna berdiri dengan sendiri. Tidak berhajat kepada zat lain, ataupun tidak berhajat, tidak memerlukan zat lain untuk menciptakan Allah. Itu maksud berdiri dengan sendiri. Boleh berdiri dengan sendiri. Qiyamuhu binafsi, maksudnya tidak berhajat kepada zat lain, ataupun tidak berhajat kepada zat lain untuk menciptakan. Tidak juga kat depan. Boleh lagi. Apa lagi? Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Esa. Esa boleh juga dimaknakan dengan apa? Tidak apa? Esa tidak apa? Tidak berbilang. Kan? Tadi tidak berbilang maksud esa, tidak berbilang-bilang. Maksudnya esa. Jadi 5 ni dimaknakan dengan tidak. Tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran, tidak sama dengan makhluk, tidak berhajat kepada zat lain menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak berbeda. Disebabkan boleh difaham dengan tidak tadi, maka dinamakan salbiyah. Boleh? Jadi salbiyah, maksud salbiyah tu bahasa Arab. Kalau nak mudah faham bahasa Melayu, sifat yang kita boleh faham dengan tidak, dengan kata tidak. Boleh? Ya, tu aja. Boleh nampak lagi tu kan? Nak 2 dah tu. 2. Sekali lagi, 1 nafsiyah,
sifat yang nak menunjukkan kepada diri zat Allah Subhanahu Wa Taala, wujud satu je. Wujud ni satu sifat yang nak menunjukkan diri zat Allah ada. Boleh. Yang 5 tadi salbiyah, faham dengan kata tidak. Boleh. Boleh ya? Itu aja ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lepas tu yang ketiga dia panggil sifat ma'ani. Tadi nafsiyah. Yang kedua salbiyah. Yang ketiga ma'ani. Apa maksud sifat ma'ani? Sifat ni, sifat ma'ani bermaksud ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'ani bermaksud sifat makna yang ada pada zat Allah. Ada pada zat Allah yang qadim, yang berdiri, yang ada pada zat Allah, ma'ani. Sifatun qadimatun bizatihi ta'ala. Sifat yang qadim, yang berdiri, yang ada pada zat Allah Subhanahu. Apa dia? Ada 7. Tadi 1 dah, nafsiyah. Campur 5 salbiah jadi berapa? 6. Ma'ani 7. 7 6 3 6. Apa dia yang 7? Mula dengan qudrah, berkuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Iradah, berkehendak Allah Subhanahu. Allah berkehendak kan? Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu, berilmu, mengetahui Allah. Hayat, hidupnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sama, mendengar Allah Subhanahu Wa Taala. Basar, melihat Allah Subhanahu. Kalam, berkata-kata. 7. Jadi 7 sifat ni yang ada. Boleh banyak ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati. Nampak dulu situ, nampak dulu gambarannya. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah sampai 13 ni je. Dia kata cukup. 13 ni cukup. Sifat 13 ni cukup untuk wajib kita ketahui sebagai tuntutan fardu ain untuk membina akidah. Yang lebih lagi nanti dia bagi tahu lepas ni macam mana nak buat kan. 13. Boleh nampak situ kan? Nampak. Satu lagi yang nak kita kena faham. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam pembahagian 3 ni dulu. Dalam pembahagian 3 tadi, nafsiyah, wujud. Lepas tu salbiyah, yang 5 tadi. Lepas tu ma'ani, 7 dan 13. Yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala 7 saja. Sifat ma'ani dia yang ada. Ni nak kena faham sungguh tuan. Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bermula dengan qudrah, iradah, berkehendak, berkuasa, berkehendak, ilmu, mengetahui Allah, hayat, hidup, sama, basar, kalam, berkata-kata. Yang 7 ni sifat yang ada pada zat Allah. Yang nafsiyah dan salbiyah, dia bukan sifat yang jenis ada. Boleh nampak situ? Boleh beza? Boleh. Kita dah masuk sifat ni. Sebelum masuk satu-satu kita nampak dulu gambaran. Daripada wujud, kidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadith, atau hukum Melayu. Daripada wujud ada, sedia kala, tak ada permulaan Allah, baqa', kekal, tak ada pengakhiran Allah. Dan baqa' mukhalafatuhu lil hawadith, tak sama dengan makhluk. Qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendiri Allah. Wahdaniyah esa. Sifat ni bukan yang jenis ada pada zat Allah. Faham tu? Contoh, kita kata, kita tengok pada makhluk. Pada makhluk macam kita nak faham kan? Nak faham. Contohnya apa? Wujud. Wujud kan? Katalah wujudnya, adanya kata ada. Sekarang ni atas meja ada botol air. Ada botol air.
Ada tu bermaksud wujud lah. Wujud ataupun adanya botol air atas meja. Jadi wujudnya botol ni, kita nampak tak sifat wujud dia? Nampak tak sifat wujud dia? Nampak tak? Tak nampak tu Haji. Kita faham saja. Kita faham adanya zat botol air kat depan ni, bermaksud kita faham yang botol ni ada kat sini. Adanya botol kita faham adanya kat sini. Dia bukan sifat yang jenis ada kat zat. Kan? Contoh kalau sifat yang ada pada zat, contoh dia, contoh apa tadi? Contoh apa? Contoh tudung, tudung buka. Buka sikit. Contoh tudung. Tudung ni kita nampak ada. Tudung ni ada atas botol. Jadi tudung ni bersifat ada di botol. Boleh mana je? Boleh nampak tak? Tudung ni bersifat ada di botol, tapi wujud tak nampak. Kita faham je. Kita faham satu sifat yang kita faham. Contoh lain, kita kata kita kata ni, kata bulatnya gelas. Gelas ni permukaan dia bulat. Kita faham je bentuk macam ni bulat nak panggil. Boleh tuan dia? Bulat lah macam ni. Ia bukan jenis sifat yang kita nampak seketul kat depan kat gelas ni, tak. Kita faham je kalau dah bentuk macam ni bulat. Macam tiang ni, kalau dah bentuk macam ni empat segi, tu kita faham. Empat segi sendiri dengan bulat tu tak ada pada zat. Tak ada pada zat gelas, tak ada pada tiang. Kita faham je bentuk macam ni empat segi. Ataupun tinggi, boleh nampak lagi. Tinggi orang kita faham je, kalau macam ni panjang dia tinggi. Rendah, kan rendah, orang rendah. Kalau rendah pendek macam ni kita panggil rendah. Itu kita faham, bukan kita nampak zat seketul di zat dia. Boleh nampak situ tak? Boleh. Dia bukan satu sifat yang ada di zat. Jadi kalau kita tengok wujud Allah SWT, kita faham satu sifat yang dipanggil nafsiyah, yang boleh difaham wujudnya zat Allah dengan adanya zat Allah. Faham dengan adanya, boleh. Sedia kala kidah, kita faham dengan tak ada permulaannya, maka sedia kala lah zat Allah SWT qadim, kekal. Kita faham dengan tidak ada pengakhirannya, maka bakaklah Allah SWT, kekal Allah. Boleh tanya? Mukhalafatul, dengan tak samanya, dengan tidak samanya zat Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk, maka kita fahamlah zat Allah itu menyalahi dengan sifat makhluk, mukhalafat. Boleh itu. Wahdaniyah, dengan kita faham tidak berbilanglah zat Allah, tidak berbilang sifat Allah, perbuatan Allah, maka kita faham yang zat, sifat, perbuatan Allah itu esa. Kita faham saja sifat yang boleh difahami, bukan yang ada pada zat Allah. Boleh nampak tak Tuan Haji ni? Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Boleh nampak tak? Boleh tak Tuan Haji? Boleh nampak? Pening. Kalau sifat ma'ani, yang tujuh tu, kita kata kudrah, kekuasaan, sifat kuasa Allah. Sifat ni ada pada zat Allah.
Cuma ada bukan sama dengan makhluk, ada dengan sifat yang qadim, sifat kudrah yang qadim, tapi ada pada zat Allah. Kehendak Allah ada pada zat Allah. Perlihat Allah, Allah perlihat ada pada zat Allah. Basar, melihat, mendengar, semua ada. Ilmu ada pada zat Allah. Dalam kitab tauhid para ulama sebut, kalau Allah buka hijab, kan, buka hijab, lau kushifa bina la ra'aina, nescaya hamba kita semua ni boleh tengok. Boleh tengok. Tapi cara tengok tu qadim, bukan cara tengok macam kita tengok makhluk lah. Tu menyalahi dengan sifat Allah. Bahkan esok-esok di syurga, Allah Subhanahu Wa Taala, ahli syurga ni antara nikmat yang terbesar, dia boleh tengok zat Allah. Dalam mazhab kita ahli sunnah wal jamaah, kan, boleh tengok zat Allah. Cuma cara tengok wallahu a'lam, sesudah pada Allah. Bukan tengok macam kita lu tengok sekarang ni. Sebab kalau tengok macam kita lu tengok sekarang ni, tu sifat makhluk. Allah menyalahi, kita kena pegang dasar. Allah menyalahi sifat makhluk. Bukan macam tengok sekarang ni, yang kalau terdinding tak nampak, kalau gelap kena bantuan cahaya, kalau tak ada cahaya tak nampak, kan, tu makhluk. Bukan tengok macam tu. Jadi ahli sunnah wal jamaah, para ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan boleh tengok zat Allah di dalam syurga. Dan yang itulah nikmat yang paling teragung bagi orang ahli-ahli syurga. Cuma cara tengok serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Macam mana? Kan? Boleh situ, kan? Boleh situ. Jadi esok-esok insya-Allah mudah-mudahan kita semua ahli syurga. Amin. Dan bila Allah memperlihatkan zat Allah di syurga, maka sifat ma'ani ni ahli syurga boleh tengok. Sebab apa? Sebab ada pada zat Allah. Boleh faham? Boleh nampak? Sebab sifat ma'ani, sebab sifat yang jenis ada di zat. Sifatun qa'imatun qadimatun qa'imatun bizati ta'ala. Sifat yang qadim, sifat tu bersifat qadim, yang sedia kala, yang berdiri, yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala yang qadim. Itu sifat ma'ani dia. Boleh nampak saja? Boleh. Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati. Sifat 7 tu. Yang 5 atas, yang 5 dengan sifat nafsiyah, dia bukan jenis sifat yang ada di zat. Bukan sifat yang ada di zat, tapi difaham. Difaham dengan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, maka wujud. Wujud. Dengan kekalnya Allah, maka baqa. Dengan tak ada permulaannya Allah, kita faham, maka sedia kala qadim. Dengan tidak berbilangnya zat Allah, esanya Allah, maka wahdaniyah. Boleh nampak situ? Boleh kan? Boleh kan? InsyaAllah mudah-mudahan Allah buka. Amin. Jadi sampai 13 ni. Bila masuk 7 yang terakhir, jadi 1, 5, 6, ma'ani 7, 13. Tinggal lagi 7. Kan? Tinggal lagi 7. Yang 7 lagi dia panggil sifat maknawiyah. Tadi ma'ani. Boleh, sifat maknawiyah. Tadi nafsiyah, menunjukkan diri zat Allah satu je, wujud. Lepas tu salbiyah, difaham dengan makna tidak berbilang, tidak berakhir, tidak ada permulaan, tidak 5. Lepas tu sifat ma'ani ada 7, bermula dengan berkuasa, berilmu, kan, berkehendak, hidup, melihat, berkata-kata, mendengar. 7. Lepas tu 7 lagi dia panggil maknawiyah. Maknawiyah ni apa? Dia panggil sifat yang melazimkan sifat ma'ani tadi. Contoh kita kata, kita ambil, dia ada kaitan rapat sifat ma'ani yang 7 tadi
dengan sifat maknawiyah. Kita ambil katalah daripada kudrah tadi kan, berkuasa Allah, sifat berkuasa Allah. Bila Allah bersifat dengan kuasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkeadaan berkuasa, hala kaunihi qadiran, bukan? Boleh nampak situ? Nak tanya ni apa? Orang muda apa? Boleh faham tak? Ha? Boleh nampak? Bila Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa, maka Allah akan berkeadaan berkuasa. Contoh kalau makhluk kita kan, kalaulah kita ni gagah, perkasa kan, maka kita akan berkeadaan boleh berkuasa, boleh menunjukkan kuasa kita, menunjukkan kegagahan kita. Itu makhluk. Sama Allah Subhanahu wa ta'ala, konsep dia, bila Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan kudrah, berkuasa, maka Allah boleh berkeadaan dalam keadaan berkuasa. Dinamakan hala kaunihi qadiran. Kan? Yang tunjuk belakang tu, hala kaunihi, berkeadaan Allah berkuasa. Sebab apa? Sebab ada sifat berkuasa kudrah pada Allah tadi. Boleh tak? Yang kedua, iradah, berkehendak Allah. Sifat maknawiyah, hala kaunihi muridan, berkeadaan Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak. Sebab apa Allah boleh berkeadaan dalam berkehendak? Sebab Allah ada sifat berkehendak tadi, iradah tadi. Boleh kan? Kudrah, iradah, ilmu, hala kauni aliman, keadaan Allah mengetahui. Sebab apa Allah boleh berkeadaan mengetahui? Sebab ada sifat ilmu tadi. Maksudnya sifat ma'ani yang tujuh tadi berkait rapat dengan sifat ma'nawiyah. Soalannya sifat ma'nawiyah ni nak menunjukkan keadaan bagi sifat ma'ani tadi. Boleh nampak macam tu kan? Sifat Allah yang hidup, hayat, hala kauni hayyan, keadaan Allah hidup. Kenapa boleh keadaan Allah hidup? Sebab ada sifat hayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh nampak saya lagi. Hala kaunihi sami'an, keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala boleh mendengar. Sebab apa boleh keadaan Allah mendengar? Sebab ada sifat pendengar pada Allah tadi, sama. Hala kaunihi basiran, keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat. Sebab apa boleh ni? Sebab ada sifat basar, melihat pada Allah Subhanahu. Hala kaunihi mutakalliman, keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala berkata-kata. Sebab apa? Sebab ada sifat kalam yang tadi, sifat ma'ani. Boleh nampak situ? Nampak tak? Nampak kan? Jadi sifat ma'ani ni, sifat maknawiyah yang tujuh akhir ni, seolahnya nak menggambarkan keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat ma'ani tujuh tadi. Boleh nampak situ tak? Nampak kan? Jadi kesimpulan dia kan, kita nak isyarah. Jadi Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah ta'ala, dia ambil sampai 13 sahaja. Sebab apa? 13. Sebab dah cukup untuk membina akidah seorang Muslim. Soalannya tidak perlu dimasukkan 7 lagi keadaan itu, 7 lagi yang nak menunjukkan sifat ma'ani tadi. Sebab apa? Sebab memang sudah faham macam tu. Kalaulah Allah bersifat kudrah, pasti Allah akan berkeadaan kudrah. Jadi tak perlu masuk jadi sifat. Boleh? Boleh nampak tadi? Kudrah ataupun berkehendak. Kalaulah Allah dah Subhanahu wa ta'ala dah bersifat dengan iradah, berkehendak, Allah ada berkehendak, jadi sudah pasti Allah akan berkeadaan berkehendak. Allah akan berkehendak sebab dia ada sifat kehendak. Jadi keadaan yang belakang tak perlu masukkan sebagai sifat yang wajib diketahui oleh kita saja. Cukup 13 saja. Boleh nampak situ tadi? Boleh nampak kan? Tapi Imam Al-Maturidi, dia kata yang 7 lagi pun kena masukkan juga sebagai satu sifat yang asing, satu sifat yang lain pula untuk kita faham.
supaya kita lebih faham lagi sifat ma'ani. Sebab itulah berbeza. Sebab tu berbeza 13 dengan 20. Boleh? Boleh tak? Apa? Tuan Syazmi, boleh? Boleh faham kan? Sebab tu beza. Jadi kat sini kita boleh faham, bukan berbeza dalam bab 13 ataupun 20 ni, bukan berbeza nak kata ada sifat lain lagi tak. Bukan nak berbeza ada sifat lain yang kena buang, yang kena tambah, tak. Bezanya sebab dari segi pandangan ulama saja. Dia kata dengan adanya 7 sifat ma'ani tadi, dengan adanya sifat kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, mendengar, basar, melihat, dah cukup dah tu nak menggambarkan, nak memahamkan kepada kita, nak pasang akidah, nak mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan berkehendak, berkuasa, keadaan Allah pasti berkehendak. Jadi tak perlu dah ala qaulihi. Untuk tak perlu, maksudnya tak perlu untuk diketahui dengan jalan detail tafsir. Tapi untuk i'tiqad, untuk pegang, wajib kita kena pegang. Wajib. Sebab apa? Sebab tu sifat kesempurnaan. Jadi yang 7 akhir ni masuk dalam sifat umum yang dulu, yang mana wajib bagi setiap muslim, mukmin, mukallaf untuk i'tiqad, yakin, percaya, akidah dia pegang sungguh yang semua sifat kesempurnaan wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala secara umum, bukan secara mendalam. Sebab itulah dia tulis belakang sikit kan. Kita dah hafal tak perlu, tak bunyi ni. Bunyi tu. Yang terakhir, dan 7 yang tinggal lagi itu wajib diketahui atas jalan ijma'. 7 yang baki itu wajib juga kena tahu, tapi atas jalan ijma', atas jalan umum saja, bukan detail kena tahu satu-satu. Yang kena tahu 13 saja bagi pandangan ulama yang kata 13. Kecuali kalau ulama yang kata 20 tu kan. Imam Abu Hasan, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, bila dia kata 20 yang wajib tahu, maka yang 7 belakang tadi pun wajib kena tahu secara detail. Boleh nampak beza? Boleh nampak kan? Ijma'. Tiada harus dinafikan, bahkan tak boleh nak nafi yang 7 akhir itu. Sebab apa? Kalau ambil 13 atau 7 akhir pun wajib juga tahu, cuma jalan ijma' tu beza. Jalan umum tak boleh nafi. Kerana apa dengan ijma'? Kerana ia setengah daripada segala perkara kamalat. Kerana yang 7 akhir itu pun adalah setengah daripada semua perkara-perkara sifat-sifat kesempurnaan Allah yang juga wajib kita i'tiqad, semua secara jalan umum saja. Maka barang siapa yang menafikan dia, jadi kafir dia. Waliyahulillah. Siapa yang nafikan, katalah dia i'tiqad, dia yakin yang Allah bersifat kudrah, berkuasa, tapi dia menafikan yang Allah ni tak boleh berkeadaan dalam berkuasa, kafir, jatuh akidah. Boleh. Kalau dia ambil pandangan 13, Allah bersifat dengan kudrah, berkuasa, dan dia juga kena i'tiqad wajib yang Allah juga dalam berkeadaan kuasa kerana Allah ada sifat kudrah. Boleh. Jadi wajib juga situ. Kalau dia nafikan, kufur dia. Sebab apa? Kalau dia nafikan, dia akan memberi makna Allah tu lemah. Kalau dia nafikan keadaan Allah tu berkuasa tu tak ada, maka Allah akan menjadi lemah. Jadi lemah tu sifat mustahil, maka kufur. Waliyahulillah. Dan hanya last sekali atas tu, surat 13. Dan hanya sungguhnya tidak wajib diketahui atas jalan tafsir jua 7 yang akhir lagi itu. Kalau orang ambil pandangan yang 13 tadi, maka tidak wajib diketahui atas jalan tafsir apa secara detail. Tak payah tahu detail sebab dia ambil 13 je. Yang 7 lagi itu tahu secara umum, yang tu ada sifat kesempurnaan. Tapi kalau dia ambil pandangan yang 20, 7 belakang tu pun wajib dia kena tahu secara terperinci. Boleh ayat-ayat lebih yang dirahmati Allah. Nampak kan beza dia?
Beza 13 dan 20. Dan macam mana kita sebagai mukallaf ni nak respon, nak ambil tindakan, nak pasang akidah macam mana. Bukan bermaksud kalau ambil 13 saja, 7 lagi buat nafi, yang tu jadi kufur ni. Bukan macam tu. Ambil 13, yang 7 lagi tu masuk secara umum, tahu secara umum. Tapi kalau ambil 20, maka yang 7 lagi tu pun kita tahu secara detail. Terkurang tersalah, saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah buka ilmu hati kita untuk kita mengenal, faham sungguh sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mensucikan zat Allah Subhanahu Wa Taala dari segala kekurangan dan kesamaan dengan makhluk. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah subhanahu iman kita. Terkurang tersalah, saya mohon maaf. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lupa lihada, astagfirullah alazim wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تُوبَنَا إِلَى اللَّهِ وَرَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ وَنَدِمْنَا عَلَى